warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri, yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana wa lana da'iman ya arhamar rahimin. Pada malam ini saya akan baca beberapa hadis. Nombor 1, An Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ajmilu fi talabil ilm fa inna kullan muyassarun lima khuliqa lahu. Maksudnya diriwayatkan daripada Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, perelokkanlah cara kamu dalam menuntut perkara dunia. Sesungguhnya setiap orang adalah dipermudahkan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat daripada Hakim dan Baihaqi. Nombor 2, itulah an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Lau kana li ibni Adam wadiyani min malin labtagha thalithan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa at-turabu wa yatubu Allahu ala man taba. Artinya, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, seandainya anak Adam mempunyai 2 lembah harta, tentu dia masih menginginkan yang ketiga, padahal yang memenuhi perut anak Adam hanyalah tanah-tanah kuburnya, dan Allah Ta'ala tetap menerima taubat orang yang ingin bertaubat. Hadis nombor 3, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ta'isa abdu dinar wa abdu dinari wa dirham wal qatifati wal khamisati in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Rawahu Bukhari. Artinya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, binasalah seseorang hamba Allah kepada dinar atau dirham, dan binasalah hamba kepada dinar dan dirham, dan hamba kepada kain tebal yang berbulu dan kain bercorak, kerana gairah dengan kemewahan dan kesenangan. Sekiranya diberikan kepadanya, ia redha; sekiranya tidak diberi, ia tidak meredainya. Hadis yang keempat, An Ka'ab ibni Iyadin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatun ummati al-malu. Artinya, diriwayatkan daripada Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya bagi setiap umat terdapat ujian dan dugaan, dan ujian dan dugaan terhadap umatku adalah harta benda. Riwayat daripada Tirmizi dan juga Imam Ahmad. Jadi berdasarkan kepada 4 hadis yang saya sebutkan tadi, maka kita boleh buat kesimpulan bahawa manusia ni banyak unsur. Dibincangkan tadi banyak unsur lah. Yang pertamanya dipanggil sebagai unsur badan. Dipanggil unsur al-jismu ataupun al-jasadu, badan. Yang kedua dipanggil sebagai unsur al-qalbu. Minta maaf, saya bukan al-qalbu dulu, al-aqlu, akal. Al-akal. Yang ketiga, unsur ketiga manusia ialah al-qalbu.
Qalbu ni makna dia adalah hati. Unsur yang keempat adalah an-nafsu, iaitu nafsu lah. Dan yang kelima, unsur yang kelima dipanggil sebagai ar-ruhu, ruh. Jadi 5 kita ni. Dan 5-5 ni lah, kalau kita dapat balance 5-5 ni, insya-Allah kita akan masuk ke dalam syurga. Dan kita akan di dunia ini akan mendapat hasanah yang kita sebut dalam Quran, yang kita sebut dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat pun kebaikan, dan jauhkanlah kami daripada azab neraka. Yang dikatakan kebaikan di dunia ini adalah rahatul bal wal amn wal itminan. Ni tengok kepada tafsiran yang disebutkan dalam tafsir As-Sa'di. Dia kata bahawa yang dikatakan kebaikan di dunia ini adalah jiwa, ia lebih pada jiwa. Jiwa tenang. Kemudian al-amni, kehidupan aman. Yang pertama jiwa tenang. Yang kedua kehidupan pun tenteram. Dan yang ketiganya al-itminan. Jiwa sama juga, makna jiwa yang tenang juga. Jadi ada 2 perkara lah. Hidup yang aman, itu yang pertama. Yang keduanya jiwa yang tenang ataupun hati yang tenang. Itu yang dikatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang dikatakan bahawa mendapat keduniaan itu adalah satu kebaikan. Begitulah. Jadi saya sebut tadi bahawa manusia ada 5 unsur. 5 tadi mesti kena ada makanan dia. Kalau kita beri makanan seelok-eloknya, sebaik-baiknya, maka dia akan jadi balance molek. Dia akan jadi seimbang baik. Bila seimbang, dia akan dapat hasanah tadi. Hasanah yang kita sebut Rabbana atina fid dunya hasanah tadi. Begitulah keadaannya. Begitu juga dengan ayat Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal yang soleh dan dia dalam keadaan orang yang beriman, baik lelaki dan perempuan, maka kami akan jadikan kehidupan dia hayatan thayyibah, kehidupan yang sangat baik. Kehidupan yang baik itu sama juga dengan hasanah tadi, iaitu 2 perkara. Kehidupan yang aman, yang sentosa, dan yang keduanya jiwa yang tenang. Jadi 2 ayat Quran berkait dengan masalah kalau kita dapat balance 5 perkara tadi, iaitu al-jismu, jisim ataupun tubuh badan. Yang kedua, makanan yang perlu kita berilah kepada al-aqlu, akal. Dan yang ketiganya ialah al-qalbu, ruh. Yang keempatnya adalah an-nafsu ataupun nafsu. Yang kelimanya dipanggil sebagai ar-ruhu, ruh. 5 ni kena beri makanan molek. Kalau kita kurang beri makanan, bimbang. Bimbang tak cukup makanan. Kita buat contoh ialah unsur yang pertama dipanggil sebagai jasad. Al-jasadu, jasad. Jasad ni dia kena ada makanan dia. Makanan dia ialah makanan yang kita makan tu lah. Makanan yang berasaskan kepada tanah. Yang kita makan, oleh kerana tubuh badan kita daripada tanah, maka makanan kita pun unsur tanah. Kita makan nasi, asal tubik daripada tanah. Kita makan daging, ayam. Ayam pun dicipta daripada tanah. Asal-asal lah. Kita makan daging lembu pun diciptakan asalnya daripada tanah. Lembu tu sendiri. Kita makan ikan di lautan pun asal daripada tanah juga. Kita makan sayur, kohon napok daripada tanah, tubik molek dah. Tubik daripada tanah. Kita makan buah-buahan, kita makan durian, kita makan buah rambutan, kita makan buah negeri-negeri Arab pula, kita makan buah kurma, kita makan buah semeh. Buah semeh berapa dia panggil? Buah semeh, buah kismis. Kismis. Ataupun kita makan buah anggur lah, buah anggur. Semua tu daripada tanah. Makna dia oleh kerana jasad kita daripada tanah, kita memerlukan kekuatan pada badan kita, maka kita perlu makan. Makan tu mestilah makanan yang berasaskan daripada tanah. Daripada tanah juga. Barulah sedap molek. Baru sedap molek dengan keadaan tubuh kita tadi. Begitulah. Yang keduanya, jadi yang pertama tadi sesalah kita makanlah, tapi ada syarat dia. Walaupun beri makan kepada jasad, dia ada syarat dia. Syarat yang pertama mestilah halal. Syarat yang kedua,
adamul israf, janganlah melampau. Syarat pertama mestilah halal, makanan tu halal, termasuklah sumber makanan tu beli daripada duit halal. Ya, begitu. Yang keduanya adamul israf, janganlah melampaui batas. Sebab dalam Quran kata kulu washrabu wala tusrifu. Hendaklah kamu makan dan minum dan jangan melampaui batas. Jangan banyak berdoa makan sehingga menyebabkan bukan kita beri makan kepada badan dah, kita membinasakan badan kalau kita makan banyak. Kita merosakkan badan kita. Boleh nyakit. Ada orang nyakit tu nyakit ni macam-macam nyakit. 3 serakah, 5 serakah, 7 serakah mungkin ada, tak tahulah. Hamba sebut saja dah. Ada orang nyakit kecil manis, ada nyakit buah pinggang, ada nyakit jantung, ada nyakit darah tinggi, ada nyakit stroke dan macam-macam lagi. Tak? Jadi waktu yang kita bimbang kalau kita tak jaga makanan yang baik untuk tubuh badan kita. Kita kena ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan nabinya ialah makan guna. Makan idza ma apa? Dia kata apa? La naqulu hatta naju'. Nabi tak makan sehinggalah lapar, dan bila makan tidaklah terlalu kenyang. Tak melampau, tak banyak makan. Sebab tu Nabi ni orang sihat. Nabi cukup sihat. Tak samalah dengan kita ada banyak penyakit tak. Nabi tak ada penyakit. Cuma ditakdirkan Allah bila nak wafat, Allah Taala beri demam ke dia. Tak ada sebab apa-apa. Bukan sebab makan ke, salah makan banyak ni, kisah makan banyak ni. Tak, bukan. Ini bukan kisah salah makan ke tak ni. Tak ada, memang Tuhan beri penyakit tanpa sebab. Allah Ta'ala nak memuliakan Nabi. Dan Nabi sakit demam tadi, orang lain demam, ramuk-ramuk ambil lah dengar-dengar ceritanya, kalau atas pada 37, 30 darjah, 37, 38, 37 setengah ke 38, panas gitu dah. Nabi 2 kali ganda. Panah Nabi ni, demam Nabi 2 kali ganda. Innama u'aku kama yu'aku rajulan minkum, Nabi kata. Aku demam ni, demam Nabi yang Nabi wafat tu, dia kata seolah-olah 2 orang demam. Panah tak panah aku ni seperti mana 2 orang demam. Bukanlah Nabi nak sebut tu Nabi berat dah, sebab Nabi nak jawab soalan yang dikemukakan oleh seorang sahabat dia nama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang tanya, yang beritahu, yang bertanya lah, macam tanya lah. Dia kata Nabi panah-panah sungguh, maka Nabi jawablah, dah orang tanya. Tak? Maka Nabi kata innama u'aku kama yu'aku rajulan minkum. Aku ni demam 2 kali ganda daripada orang lain. Makna kalau kita kata 37 setengah tu 70 tak kata. Dekat 80 gitu panah. Panas sungguh. Bukan sebab Nabi salah makan, bukan sebab Nabi hari itu makan banyak, bukan Nabi hari itu dia minum air banyak, bukanlah Nabi buat benda-benda yang tak molek dalam bab makanan, bukanlah Nabi makan benda-benda yang haram dan sebagainya, tapi itu adalah semata-mata untuk menjadi sebab kepada Nabi wafat alaihi salatu wassalam. Bukan sebab nyakit, bukan sebab orang panggil bukan nyakit pula, bukan sebab ada sebab-sebab salah makan dan sebagainya. Kita hari ni kalau kita makan, sebab tu nyakit tau. Beza tau. Sebab makan tu nyakit. Jadi sebab tu dalam memberi badan makan, hendaklah kita beri makanan, syarat kedua tu penting sungguh tu. Adamul israf. Jangan melampau. Jangan kita makan yang membinasakan kesihatan kita. Tak. Orang hidup 70 tahun dia tak sama dengan orang hidup 60 tahun. Kalau masing-masing dua-dua orang tu beramal dengan amal soleh. Orang nombor 1 hidup 70 tahun. Orang nombor 2 hidup 60 tahun. Dua-dua ni orang beriman, dua-dua ni orang soleh. Sebab apa? Mestilah orang umur 70 tahun lebih banyak pahala sebab dia lebih 10 tahun. Sebab sama banyak amalan speseng. Amalan speseng, lepas tu mesti hak 70 tu lebih banyak lagi modal daripada hak 60. Begitu tak? Jadi sebab tu jangan kita memendekkan umur kita dengan sebab kita makan tak betul. Makanlah dengan cara yang betul sebagaimana yang menjadi sunnah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa kita makan makanan sunnah. Jangan lupa tu. Makanan sunnah ni tak sunat. Jangan kata makanan sunnah ni sunat. Dia sunnah tak semesti sunat. Orang kata bila sunat ada. Nabi makan, Nabi buat, Nabi makan sesuatu bukan jadi sunnah lalu dah, kecuali kalau Nabi suruh. Nabi tak suruh.
Nabi makan buah kurma, Nabi makan buah anggur, itu di antara makanan Nabi. Nabi makan buah timun Cina panggil dia bahasa ni, bahasa Melayu tembikar, kita lebih kurang tak? Kemudian dikatakan bahawa Nabi makan minum madu. Nabi juga makan habbatus sauda. Nabi juga minum susu. Tu minum susu. Kemudian Nabi juga dia makan daging, beberapa daging, antaranya daging kambing dan daging unta di antaranya tak. Ada ulama mengatakan makanan Nabi ni sampai 11 jenis. Ada yang cek lagi, cek cara hidup Nabi makan ni sampai 27 jenis. 27 jenis. Tak, begitulah keadaannya. Nabi kita makan ikut sunnah Nabi. Tetapi dalam masa yang sama bukan kita kata sunat. Kita kata sunnah Nabi ni harus. Tetapi oleh kerana Nabi ni mesti dia makan tu makan yang terbaik sebab dia Nabi. Nabi kan dia maksum, dia bersih daripada dosa. Maka bila bersih daripada dosa, bersih daripada makruh, bersih daripada khilaful aula, bersih belaka. Maka mestilah makanan Nabi makanan yang terbaik. Begitu. Jadi mestilah bila Allah Taala takdirkan Nabi makan buah kurma, mestilah buah kurma itu adalah terbaik. Gitu kaedah dia. Jadi kita yakin benda tu kita yakin kepada aturan Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu janganlah kita lupa makan makanan sunnah ni walaupun tak sunat pun. Jangan lupa tiap-tiap hari kena makan buah kurma. Buah kurma 3 utir ke sutir kau andalah. Dah. Makan pagi sikit, makan tengah hari pula sikit. Kemudian makan malam pula sikit. Jangan lupa makan buah anggur, buah kismis, anggur kering. Jangan lupa minum susu bagi untuk menguatkan ingatan dan sebagainya. Jangan lupa juga kalau ada peluang minum air habbatus sauda. Habbatus sauda. Kalau ada buah-buahan, maka Nabi makan buah timun Cina contohnya. Maka Nabi itu di antara makanan Nabi lah. Begitulah. Jadi ini di antara makan delima, buah delima. Ini di antara makanan Nabi. Mestilah yang terbaik. Allah Taala takdir hak Nabi makan tu, hak tu yang molek kali. Kita i'tiqad gitu. Kita yakin dengan aturan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak, begitu. Dan Nabi makan buah zaitun. Kita makan buah zaitun juga. Jangan lupa buah zaitun. Buah zaitun ni pahit, dia kena jeruk lah. Kena jeruk. Maka hak jeruk tu kita makan sama ada kita nak makan dengan nasi ataupun nak makan dengan apa-apa boleh. Tak ada masalah. Jadi buah zaitun ni, ya ada jual, setengah-setengah tempat ada jual. Macam dekat Ajis, Penuh Ajis, ada jual dah. Belilah, tak ada masalah, molek lah. Begitulah, sebab itu makanan sunnah Nabi. Jangan lupa deh. Saya beli umum benda tu gitu sebab benda tu baik untuk kesihatan kita dan mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Walaupun tak sunat, hukum dia tak sunat apa-apa. Tak ada kita makan tu jadi semata-mata makan tu jadi pahala. Tapi oleh kerana itu makanan Nabi. Dan kalau kita makan makanan tu kerana sayang kita kepada Nabi, dia panggil sunnah hubbiyah dia panggil. Sunnah hubbiyah ni sebab sayang kita. Kita sayang ke Nabi, sampai kita makan buah kurma hak jenis Nabi makan. Dapat pahala sebab sayang tadi. Masya-Allah. Dia panggil sunnah hubbiyah dia panggil. Dah. Ada dalam kitab-kitab usul fiqh dia menceritakan perkara yang saya cakap tadi. Tak? Begitulah seterusnya. Jangan lupa makan-makan buah-buah itu semua. Dia boleh menyebabkan ingatan jadi kuat, tubuh badan yang sihat, boleh mengekalkan kedudukan saraf yang baik, kedudukan jantung yang baik. Buah tin, buah tin molek sangat tu. Dah macam mana orang kata kita beli buah kurma, kita beli buah semeh, kita beli buah tin, dah dia buat tahan lama tu mestilah dia letak gula. Mungkin letak bahan-bahan kimia. Tu pandai kita lah macam mana. Contohnya gini. Saya buat contoh lah dah. Kita ambil buah kurma, kalau kita rasa dia ni memang dikeringkan dengan gula, kita rendang sikit. Ambil air suam rendang. Rendang lebih kurang dalam 5 minit, dia naik. Dia nama gula-gula dia pisah dengan tu tak. Walaupun tak sepenuhnya, kita berusaha buang gula-gula hak yang dijadikan bahan buah kurma tadi nak tahan lama tak. Umpamanya mungkin dia letak buah gula, gaul-gaul dengan gula dan sebagainya. Jadi kita rendanglah sikit dengan air suam ke, dengan air apa. Jangan minum air suam tu, gula lah tak. Lepas tu kita ambil, mungkin dah dia pecah-pecah sikit, dia lembek sikit tu. Maka pada masa tu kita makanlah yang terlepas daripada gula yang dah tidak diselubungi dengan gula tadi. Mungkin 5 minit ke 3 minit, mungkin 10 minit kot, pandai lah, saya pun tak tahu. Kena tanya orang pandai-pandai.
Orang pandai saing. Kalau kita nak suruh nak pisahkan gula ni buat mana? Air suang tahap mana? Berapa darjah Celsius? Hamba tak reti tu. Kena tanya dia. Kena tanya dia baru boleh tahu dan sebagainya. Itu cara makanan yang kita jaga tubuh badan kita dah. Yang kedua, makanan tadi menjadi sihat. Kemudian kita pergi kepada makanan akal. Yang kedua pula unsur yang ada pada manusia ni akal. Makanan akal ialah ilmu pengetahuan. Maka tuntutlah ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Sebab apa? Tu makanan dia. Dan makanan untuk akal ni, ilmu pengetahuan ni, dia tak ada hak. Dia tak payah kita kata, jangan melampau sangat, tak ada macam makanan tubuh badan tadi. Makanan untuk akal ni, kalau boleh banyak, biar gemuk akal. Gitu, biar gemuk. Kalau body kita ni, jangan makan banyak sangat, kucik perut. Kata dah. Jadi besar tubuh, jadi berat pula, umpamanya dan sebagainya. Maka kalau akal ni tak apa makan banyak, makanan dia adalah ilmu. Baca banyak, biar dia gemuk. Biar akal kita gemuk. Tu istilah saya, gemuk. Tu kedok tak tahu dah istilah tu. Begitu. Jadi baca tu macam apa? Kita buatlah beberapa jadual. Yang pertamanya kita bacalah bidang-bidang keagamaan. 3 perkara. Sambil-sambil kita belajar, sambil-sambil kita membaca. Belajar juga, baca juga. Yang pertamanya ilmu tauhid, yang kedua ilmu syariat, ilmu fiqh, yang ketiganya ilmu tasawuf. Jangan lupa dalam sehari tu bacalah juga 3 perkara ni, ataupun dalam seminggu tu di masjid-masjid kena ada orang ngajar 3 ni, ilmu tauhid, ilmu syariat fiqh dan ilmu tasawuf. Kena ada. Jangan duk main duk ulang hak tula pekoh belaka. Pas minggu pekoh, umpamanya dah. Tak ambuh gitu, kita nak seimbang. Yang kedua, ilmu yang berkait dengan kepakaran kita. Ada orang tu bidang perubatan. Dia baca buku perubatan biar jadi pandai lagi. Orang tu budak bidang engineer, baca lagi buku, belajar lagi. Kalau dapat degree saja, buat master lagi, buat PhD ke apa semua dah. Kalau orang tu belajar dalam bidang ekonomi, belajar lagi. Baca lagi. Sebabnya lah kerana apabila kita banyak ilmu, kita boleh manfaatkan kepada masyarakat. Kalau kita kerja dengan kerajaan, kita boleh beri sumbangan kepada kerajaan, boleh beri pandangan pada kerajaan. Ini pandangan saya berhubung dengan penyakit ni. Kalau kita doktor berubat orang. Pada kepakaran saya begini dan sebagainya. Tak. Ada orang pula dalam bidang-bidang pertanian. Ni pandai pertanian. Mungkin dia tak kerja mana, dia jadi petani, dia baca banyak buku dan sebagainya. Tak. Bidang agama jangan lupa. Bidang agama tu yang nombor 1 saya sebut dah tadi kan. Jadi dalam sehari tu kita baca buku, kita belajar. Kalau dalam seminggu pula kita belajar dengan ustaz-ustaz. Mungkin hok nadah kitab. Macam ke kuliah gini bukan nadah kitab panggil. Ni macam tazkirah gitu je, lebih kurang dah. Jadi kita belajar kitab beradong. Kita kata ambil kitab stay habis-habis ke. Habis stay 6 bulan habis stay. 6 bulan pula habis pula stay lagi. Masya-Allah. Penuh ilmu saya rasa. Dak. Juwuk ilmu dia. Jangan mutah dah. Dak kata juwuk dah. Dak kata banyak ilmu. Lagi banyak ilmu lagi bagus. Sebab apa? Sebab Tuhan kata dalam Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, kamu daripada alaq, daripada segumpal darah yang beku. Maknanya awal-awal lagi disebut sains dah. Dalam ayat pertama tu sebut sains dah tu. Jangan baca bab agama je, baca bab sains pula orang yang pandai bidang sains. Tapi bab agama jangan lupa tu. Baca semua. Lepas habis sutir-sutir, gitu kaedah dia. Banyak buku-buku bahasa Melayu, buku-buku bahasa Arab kalau orang pandai cakap Arab, buku-buku bahasa orang putih kalau orang pandai bahasa orang putih dah. Okey, begitu gini mungkin orang macam profesor macam belajar orang tinggi-tinggi lah. Orang dekat universiti tu pakak tinggi-tinggi profesor, dia boleh pandai bahasa orang putih, dia baca buku orang putih. Bidang ni lah, bidang dia tu dan sebagainya. Menambahkan ilmu pengetahuan. Bidang bahasa Arab dan sebagainya. Jadi itulah orang panggil cara nak menjaga akal. Jadi akal ni jangan duduk saja. Jadi kalau kita tak guna akal, pagi-pagi duduk nengung dah setengah jam. Pas makan nengung setengah jam. Duk tengok orang netah duk tepi jalan, duk minum kedai. Lepas tu orang netah ni tengok gitu, orang netah kat ni tengok gitu. Dah akal nak jalan guna dengan molek. Akal ni dia kena ada benda yang menyebabkan susunan tu molek. Jadi mungkin sebab tu yang jadi ingatan kita jadi kurang.
Mungkin bimbang-bimbang sekali takut jadi nyanyuk. Sebab Nabi takut sangat dengan nyanyuk ni. Sebab Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila arzalil umur. Itu doa Nabi, tak boleh nyanyuk. Nabi kata, ya Allah ya Tuhanku, aku berlindung daripada engkau hantarkan aku kepada umur yang hina, iaitu umur yang nyanyuk. Jadi kalau tak mau nyanyuk, kita buatlah. Biarlah otak kita ni berjalan berdasarkan kepada makanan dia, zat-zat dia. Otak kita ni maksud saya ni akal kita lah. Iaitulah bacalah buku. Dan baca buku ni biarlah tersusun elok-elok. Janganlah kita baca buku muka surat pertama, lepas pada tu muka surat 10 lal. Gaduh punya dia dah. Lepas tu pada muka surat 100 lalu. Lepas tu kata berhabis dah hari ni. Dah habis lagi tu. Dia kena baca satu-satu. Biar otak kita ni tersusun satu-satu. Otak kita pun gembira dengan sikap kita tadi baca satu-satu. Dah lambat. Dah apa lambat? Asas selamat. Orang Melayu kata, biar lambat, asas selamat. Kalau kita baca derah, tak selamat. Otak kita tak susun balik. Takut jadi nyanyuk juga. Begitu. Jadi, itu antara benda yang sangat-sangat penting nak jaga makanan otak tadi. Yang ketiga, iaitulah dipanggil sebagai al-qalbu. Al-qalbu ni adalah hati lah. Orang panggil bahasa Melayu, dipanggil hati. Kalau nak terjemah bahasa asalnya jantung. Tak kalau terjemah jantung pula dah. Hatilah, hati manusia. Jadi hati ni kena ada makanan dia. Makanan dia lah ilmu tasawuf. Iaitulah kena belajar macam mana nak jadi akhlak yang baik. Macam mana nak mempunyai akhlak yang baik. Macam mana nak menjadi orang yang bersih daripada takabur. Bersih daripada bersikap riak. Bersih daripada suka sangat orang puji. Kalau buat orang puji buat hati je. Bersih daripada hubbud dunia, sayang pada dunia. Bersih kepada hubbur riasah, iaitulah nak kepada kuasa. Ada orang suka sangat bab kuasa ni tak. Nak kuasa. Nak kuasa politik, nak masuk pilihan raya tak ada masalah. Jangan letak dalam sebagai matlamat dalam hati. Nak khidmat tak ada masalah. Orang jadi wakil rakyat, jadi calon, tu tak apa ada masalah. Tapi dalam hati dia kena letak, aku nak khidmat kepada agama Allah, aku nak khidmat kepada Islam, aku nak berkhidmat kepada manusia di kawasan aku dan kepada manusia-manusia lain. Tu tak ada masalah. Jadi kita kena bersih hati kita daripada perkara-perkara tu. Jadi makanan dia apa? Makanan dia adalah ilmu tasawuf. Maka kena belajar ilmu tasawuf. Kena belajarlah daripada ustaz-ustaz hok pandai bidang tasawuf. Kalau kita dekat Indonesia tu ada ustaz apa? Profesor Madya Dr. Lutfi Said Lutfi apa nama tak? Tu dia antara pakar-pakar. Profesor Madya Dr. Manang, dia antara pakar-pakarnya. Di antaranya lagi lah hok ngajar profesor apa ngajar tu yang sebelum semayang Jumaat ada profesor. Tu antara ulama-ulama yang hebat yang kita kena belajar tasawuf dengan minta mereka buka kitab kalau boleh. Jangan ngajar gitu saja, kalau boleh buka kitab kau ustaz kita minta dia tak. Dan sebagainya. Kemudian bila kita belajar tadi, bukan kita hanya ilmu, tapi kita meresapkan ke dalam jiwa kita. Kalau ilmu saja dia jadi gong Hamba pandai dah tasawuf. Geng-geng duduk dah. Hamba kalau buat tasawuf tanya boleh lah ke awak? Tu bukan tasawuf dah gitu. Itu gong. Tasawuf ni nak buang gong. Tiba-tiba kau gong. Tak kata dah. Apa gitu. Jadi kita bukanlah belajar ilmu tasawuf sahaja. Kita hendaklah meresapkan ilmu tasawuf itu ke dalam jiwa kita, dalam pemikiran kita, dalam minda kita. Dan kita hendaklah mempunyai satu kesedaran bahawa ini adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa pula tu? Yang keempat pula tak? Tak silap saya tak? Yang keempat, iaitulah makanan untuk unsur yang keempat. Dipanggil apa? Dipanggil sebagai unsur nafsu. Macam mana ni? Makanan untuk nafsu ni maksudnya ialah kita lawan kehendak nafsu dengan kadar, dengan berdasarkan kepada hukum Allah. Nafsu kata nak makan. Jangan buang nafsu tu. Tetapi hukum Allah kata nak makan boleh. Tapi kena makan benda halal. Nak makan tu boleh. Jangan makan melampau. Nak minum. Nafsu kata nak minum dahaga. Boleh. Tapi jangan minum arak. Jangan minum benda-benda yang memabukkan. Jangan minum melampau. Ada orang tu nak ada hubungan kelamin. Maka
dia bolehlah salurkan nafsu dia tadi, iaitulah dengan cara bernikah. Nikah ada syarat-syarat nikah, iaitulah di antaranya ialah kena ada suami, kena ada isteri, kena ada wali, kena ada orang panggil saksi dan kena ada sirah, 5 perkara tak. Kemudian kena ada tanggungjawab pula. Nikah saja tak boleh juga, kena ada tanggungjawab nafkah. Macam mana yang dikatakan nafkah, apa yang dikatakan nafkah, kadar mana. Tak. Kalau suami tak bagi nafkah, nak buat guana, ada cara-cara dia lah. Jadi jangan buang nafsu nak berkelamin, tapi hendaklah kawal dengan hukum Allah, iaitulah dengan cara perkahwinan. Jangan gunakan jalan zina, ataupun sekarang ni orang duk sebut macam-macam tu. Bukan zina dah ni ni. LGBT lah apa semua macam tak tahu tak reti dak kata dia. Ndapa aku dak kata dia. Nafsu sosang boleh menikah gitu sama-sama lelaki, sama-sama puang. Teruk. Ingat, saya bimbang takut bala. Takut bala, benda-benda gitu cepat sangat bala. Kalau orang Islam buat kau ada pahala. Kalau orang kafir buat, Tuhan kalau ikut lepas-lepas Tuhan tangguh sikit. Lambat sikit. Tapi kalau orang Islam buat benda tu, takut bayar cash lalu. Tak, ni orang kata macam-macam ni. Nak berlaku banjir lah, nak berlaku pecah ni lah, pangan macam-macam dah orang nak sebut dah. Nak berlaku banjir besar lah tahun ni. Kita bimbang takut benda tu berlaku sungguh. Sebab apa? Sebab takutnya ialah kerana kita orang Islam terlibat dengan benda-benda macam tu. Hubungan sejenis, lelaki sama lelaki, puang sama puang. Itu bukan makanan dia, bukan makanan nafsu. Hak tu mempercepatkan proses laknat Allah kepada satu-satu kaum. Tu kena jaga-jaga tu. Kita orang Terengganu janganlah. Dan kita minta jauh daripada segala bala, daripada banjir, daripada kemarau, daripada gempa bumi. Tapi syarat dia kita sendirilah kena berubah, kena bertaubat kepada Allah. Jangan buat kerja-kerja yang haram. Seperti yang contoh-contoh macam LGBT itulah dan sebagainya. Mungkin di Kuala Lumpur tu banyak doa. Nak buat guna hara Kuala Lumpur pula cara dia tak kita kata dia. Ustaz-ustaz dia beri amaran kepada masyarakat. Beri juga pandangan pada kerajaan, haramkan hukum orang tu, orang LGBT ni. Biar hukum membunuh menang. Hukum membunuh lalu tak kalau katakan teruk sangat, menganjurkan perkara-perkara yang buruk. Kalau hak bawah-bawah ni mungkin nak hukum ringan sikit dan sebagainya. Tak? Sebab ni adalah benda yang boleh mengundang bahaya ni. Kalau hukuman berat ni adalah hukuman takzir, boleh hukuman berat dalam mazhab Maliki. Disebut dalam tasyrik jinai. Dalam mazhab Maliki boleh hukuman takzir berat-berat. Daripada lok bodoh gitu. Tak kita kata lok kau ramah, orang kau ikut dan sebagainya. Tak. Allah nak kata tak. Janganlah narak pada negeri kita, negeri Terengganu. Kalau ada, inilah cakap ni saya dah cakap dah. Cakap dah ustaz-ustaz lain mungkin dah cakap dah belum saya dan sebagainya. Jadi sama-samalah kita di Kuala Lumpur ni mungkin ustaz-ustaz dah cakap dah, tapi kalau degil juga, pihak apa nama ni yang terlibat degil tidak hirau hukum Allah, bimbang takut banjir. Takut banjir, takut gempa bumi, takut kemarau, takut benda apa lagi, takut kena serang di orang lain. Di antara balanya ialah kalau Bani Israel tu, negeri Bani Israel tu kena serang oleh dua kerajaan. Kerajaan Bukhtanasar datang daripada Iraq, Babylon datang. Habis dia bunuh. Dia bunuh habis, hak depan mata dia bunuh. Hak hidup tu hak depan mata. Teruk Bani Israel sebab apa? Dia membelakangkan hukum Allah. Teruk, memang betul ni sejarah. Cuba baca dalam tafsir surah Al-Isra, banyak dia cerita perkara macam tu. Kita bimbang kok kita jadi jangan mari semayang saja, tapi kita juga beri nasihat, menjadi penasihat kepada masyarakat supaya mereka jangan terlibat dengan benda-benda macam tu. Terutama sekali keluarga, ahli-ahli keluarga kita. Jaga anak-anak kita, jaga anak-anak saudara, sepupu-sepapa dak, sekampung kita daripada terlibat benda-benda yang buruk. Begitulah keadaannya. Isa ke dak lagi? Kalau isa berhenti lah. Isa dok ke? Okey. Ku apa isa tahu? Rasa lama cakap kan. Kemudian apa nama makanan yang terakhir sekali? Apa makanan terakhir? Makanan roh. Kita ni, badan kita ni kita tengok ni tangan hamba ni, semua daripada tanah ni, akan kembali kepada tanah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita balik semua daripada tanah. Maka kita perlu pada makanan daripada tanah macam hamba sebut mula-mula dia tahu. Roh kita bukan daripada tanah. Roh kita ni daripada unsur lain. Ada ulama mengatakan roh kita diciptakan daripada cahaya. Kalau dia daripada cahaya, dia kena ada makanan daripada cahaya kau. Dah. Kalau makanan saya makan nasi. Tadi makan nasi, pagi tadi makan nasi dagang. Kedai tu dekat Durian Burung tu dah.
dan sebagainya. Sebab badan kita daripada tanah. Tetapi roh kita daripada cahaya mengikut sebagian ulama, kena makanan daripada cahaya juga. Makanan daripada cahaya apa? Itulah daripada yang dikatakan makanan roh yang ada dalam ajaran Islam. Iaitulah makanan dia lah baca Quran, hendaklah kita sentiasa berhubung dengan Allah. Tu makanan dia, zikir kepada Allah, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah. Jangan cakap saja dah. Saya pun tak mau cakap saja, saudara-saudara, jangan cakap saja, kita cuba buat. Start daripada malam ni kita buatlah. Ya. Ada masa kita berzikir, ada masa jangan kita ada masa duk main futsal saja dah. Futsal orang tua main kau. Dah kita kata dah. Jangan masa duk main golf je ada orang pandangan main golf. Lepo dah umpamanya. Dekat satu lubang tu dan sebagainya dah. Pandai dia main golf. Tapi kita kena ada juga masa selawat 3,000 kali ke 1,000 kali ke, baca Quran sejuzuk ke sehari dan sebagainya, biar roh kita kuat. Orang kata kalau kita banyak makan, tubuh badan kita ni jadi gemuk, tak molek, ia akan jadi macam-macam penyakit. Tapi roh kalau makan banyak tak apa. Roh tak apa makan banyak. Pelik tau. Roh tak apa makan banyak, banyak tapi jangan banyak sekaligus, dia sikit-sikit. Hari ni baca sikit, lepas tu bulan depan berkembang. Lebih banyak lagi slot-slot agama kita isi dalam hidup kita. Minggu depan lagi, tahun depan ni masya-Allah lebih banyak lagi. Mungkin 1 juzuk sehari dah ni. Start lah ni kita ambil 11 hari je baca. Lepas pada tu 12 hari. Sebagainya. Begitulah. Biar kita mati dalam keadaan begitu. Maka kalau kita buat 5 unsur tadi dengan makanan dia, maka dapatlah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami di dunia ini baik, di akhirat baik, dan jauhkanlah kami daripada neraka, azab neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina wafiqna wahdina wa atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allah